Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para juri IMETC 2020 dan juga salam sejahtera kepada para penonton. Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Saya Muhammad Sabit bin Muhammad Nur dari Sekolah Kebangsaan Seni Bong akan membentangkan hasil kajian saya. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah hubungan motivasi dan sikap terhadap pencapaian murid menerusi halaman e-pembelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah itu motivasi dan apakah itu sikap? Menurut Kamus Dewan, motivasi bermaksud keinginan yang kuat terhadap diri seseorang, manakala sikap pula bermaksud tingkah laku yang dipaparkan hasil dorongan daripada keinginan tadi. Jadinya dalam kajian ini kita hendak melihat hubungan kedua-dua elemen tersebut selepas terhadap pencapaian murid selepas mereka belajar menerusi halaman e-pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita lihat sedikit pengenalan untuk kajian ini. Yang pertama, pendidikan digital adalah agenda Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Ia merujuk kepada anjakan ketujuh dalam PPPM yang memberi fokus kepada peningkatan kualiti penyampaian guru, khususnya penyampaian pengetahuan melalui penggunaan ICT. Dalam anjakan tersebut, projek One BestariNet telah dilaksanakan dan sebuah platform pembelajaran maya telah dibekalkan di seluruh sekolah dalam Malaysia. Bagi memastikan murid ini belajar secara tersusun dan berpandu, penggunaan sistem pengurusan pembelajaran LMS dilaksanakan dalam pembelajaran persekitaran maya. Perkara ini disokong oleh Badrul Hisham, Ahmad Rizal dan Kamarul Azman 2013. Perkara ini memberi ruang kepada guru untuk menyediakan bahan pembelajaran yang lebih efektif dengan mengoptimumkan teknologi seperti penggunaan aplikasi pendidikan bagi menyokong sesi pengajaran guru. Perkara ini disokong oleh Jonathan 1965. Mengimbas semula pelaksanaan persekitaran pembelajaran maya ini, di mana pelaksanaan e-pembelajaran ini bermula dengan pelaksanaan Frog VLE pada tahun 2012 sehingga 2018 dan terkini sekolah-sekolah melaksanakan pembelajaran secara atas talian ini menggunakan platform Delima melalui Google Classroom yang bermula pada tahun 2018 sehingga kini. Penggunaan halaman ini membolehkan guru mempelbagaikan aktiviti murid secara penggunaan teknologi secara sistematik bagi memastikan pengetahuan murid ini dibina secara konstruktif melalui proses eksplorasi. Perkara ini disokong oleh Jane 2015. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada pernyataan masalah. Yang pertama, kepesatan peralatan digital pada hari ini dilihat memberi ruang kepada guru untuk menggunakan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan Awang 2018, dalam survey yang dilakukan oleh beliau kepada guru-guru, mendapati masih ramai guru yang kurang berminat untuk menggunakan halaman e-pembelajaran. Sepanjang pelaksanaan projek Frog VLE dan juga projek Delima, terdapat banyak perubahan yang rencam berlaku dalam dua platform ini seperti penambahan aplikasi, penambahan teknologi dan juga aplikasi-aplikasi yang lain.
Kepesatan ini menyebabkan guru sukar untuk menerima perubahan tersebut. Perubahan yang pelbagai ini menyebabkan berlakunya kurang impak kepada pencapaian murid. Perkara ini disokong oleh Yusof dan Ali 2018. Perkara ini telah menyebabkan guru lebih selesa untuk menggunakan pendekatan pengajaran tradisional iaitu PDPC berpusatkan guru yang dilihat lebih sesuai digunakan dalam kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Walau bagaimanapun, terdapat juga guru yang melaksanakan aktiviti kumpulan tetapi penggunaan ICT ini pada tahap yang minimum. Perkara ini akan memberikan kesan negatif kepada motivasi, sikap dan juga prestasi murid. Di samping murid-murid ini tidak dapat untuk mengalami pengajaran dan pembelajaran dengan menerapkan kemahiran abad ke-21. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak teruskan kepada objektif kajian. Dalam kajian ini ada dua objektif. Yang pertama, kita hendak mengenal pasti keberkesanan halaman e-pembelajaran dalam meningkatkan skor murid dalam menjawab soalan pemahaman bahasa Melayu. Seterusnya, kita juga hendak mengenal pasti hubungan antara motivasi dan sikap murid terhadap penggunaan halaman e-pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam kajian ini, ada dua persoalan kajian. Yang pertama, adakah penggunaan halaman e-pembelajaran ini dapat meningkatkan skor murid dalam menjawab soalan pemahaman mata pelajaran bahasa Melayu? Dan seterusnya, adakah terdapat hubungan antara motivasi dan sikap murid melalui penggunaan halaman e-pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Melayu? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian adalah kuasai eksperimen di mana murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan yang akan mempelajari kandungan yang sama dalam halaman VLE. Bagi sampel kajian, 31 orang murid tahun 5 di sebuah sekolah kebangsaan SK dalam daerah Pasir Gudang. Terdapat beberapa ciri-ciri yang diambil kira untuk melaksanakan kajian ini. Yang pertama, murid-murid ini mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu silibus sekolah kebangsaan. Selain itu, murid ini mempunyai kemahiran literasi ICT. Selain itu, murid-murid ini mahir untuk mengakses peralatan digital dan mengakses internet. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kepada analisis data. Di sini saya pecahkan kepada tiga bahagian iaitu persoalan kajian, instrumen dan juga analisis data. Bagi persoalan kajian yang pertama, instrumen yang digunakan adalah ujian pra dan pos. Analisis data yang digunakan adalah ujian T. Bagi persoalan kajian yang kedua, instrumen yang digunakan adalah soal selidik, manakala analisis data adalah correlation coefficient ujian R. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini saya paparkan dapatan kajian, analisis persoalan kajian yang pertama. Hasil ujian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara skor murid sebelum dan selepas penggunaan halaman tersebut. Di sini kita dapat lihat berlakunya peningkatan purata iaitu sebelum dilaksanakan purata markah adalah 48 markah manakala selepas penggunaan halaman tersebut purata markah adalah 62.52 markah.
kita dapat lihat di sini berlakunya peningkatan markah sebanyak 14.52 markah. Oleh yang demikian, terdapat perbezaan yang signifikan antara skor murid sebelum dan selepas penggunaan halaman tersebut. Seterusnya, kita lihat kepada dapatan kajian, analisis persoalan kajian yang kedua. Analisis data menunjukkan hubungan antara sikap dan motivasi murid pada nilai R 0.923 dengan nilai signifikan 0.001. Berdasarkan jadual kekuatan korelasi, menunjukkan hubungan antara sikap dan motivasi berada pada tahap yang sangat tinggi dan kuat. Oleh yang demikian, kita dapat simpulkan bahawa terdapatnya hubungan yang signifikan antara motivasi dan sikap murid terhadap penggunaan halaman ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada sesi perbincangan. Motivasi dan sikap murid memberikan impak positif terhadap pencapaian akademik murid, khususnya melalui pembelajaran dalam halaman e-pembelajaran. Perkara ini kita dapat lihat bahawa berlakunya terdapatnya perbezaan yang signifikan antara skor murid sebelum dan selepas penggunaan halaman e-pembelajaran. Peningkatan markah sebanyak 14.52 markah dilihat menerusi min sebelum dan selepas penggunaannya. Sebelum penggunaan, min markah adalah 48 markah, manakala selepas penggunaan halaman tersebut, kita dapat lihat peningkatan markah, peningkatan min adalah 62.52. Dari aspek hubungan motivasi dan sikap murid dalam sesi pembelajaran melalui halaman ini, kita dapat lihat ia mempunyai hubungan yang positif dan kita lihat pada nilai R, ia menunjukkan bahawa 0.9234 dengan nilai signifikan 0.001 dan jika kita lihat kepada jadual korelasi, ia menunjukkan hubungan yang kuat dan positif. Murid-murid lebih bersungguh-sungguh untuk belajar apabila berlakunya perubahan persekitaran pembelajaran. Perkara ini disokong oleh Shariri dan Alias 2017 dan Oxford serta Sheeran 1994. Murid bermotivasi tinggi memberi kesan kepada emosi positif dan perilaku yang baik. Sebagai contoh, murid-murid ini apabila kita bagi dia mempunyai keinginan untuk belajar apabila dah ada perubahan persekitaran tadi, jadinya mereka lebih bersungguh-sungguh untuk belajar dan kesannya kita dapat lihat mereka lebih seronok untuk belajar di dalam bilik darjah dan mereka juga memaparkan tingkah laku yang baik di dalam bilik darjah. Perkara ini disokong oleh Bloom 1952. Hubungan motivasi dan sikap murid yang positif memberikan kesan pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi memenuhi motivasi instrumental murid-murid. Motivasi instrumental bermaksud motivasi yang dilaksanakan untuk memenuhi objektif mereka. Sebagai contoh, murid hendak mendapat TP6 ataupun mereka hendak mendapat A, jadinya dengan adanya perubahan persekitaran ini mereka akan lebih bermotivasi dan di situ kita dapat lihat perubahan sikap murid. Dia akan seterusnya dia memberi kesan kepada pencapaian mereka. Di situlah kita dapat lihat motivasi instrumental murid ini telah dipenuhi. Perkara ini disokong oleh Gardner dan Lambert 1972, Budiawan 2008, Abu dan Iyo 2014. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sudah hampir kepada bahagian kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, era pendidikan 4.0 khususnya melalui pendidikan digital harus didedahkan dan diterapkan pada peringkat rendah.
Pelaksanaan VLE membolehkan pembelajaran murid ditadbir oleh guru dengan mengambil kira elemen pembelajaran abad ke-21, kemahiran berfikir aras tinggi dan seterusnya pembelajaran berasaskan murid. Perubahan peranan dan persekitaran pembelajaran murid yang lebih terbuka mampu meningkatkan motivasi belajar dan prestasi murid, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan yang terakhir, pembangunan halaman ini yang menerapkan dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan murid dapat menyediakan modal insan yang mempunyai soft skill bagi menghadapi era revolusi industri 4.0. Berikut adalah rujukan bagi kajian ini. Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang menonton video ini. Semoga kita bertemu kembali dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.